Baik, terima kasih rakan setugas kita, Muammar dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam rancangan Rampai Pagi Lintas langsung kami bawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari Rabu 26 November 2025 Masihi dan dikongsikan juga sebagai makluman bersama di mana cuaca di daerah Tutong alhamdulillah sangat cerah dan juga mengizinkan pada pagi ini. Jadi apapun perancangan awal didoakan semoga semuanya akan diberikan kelancaran dan juga dipermudahkan untuk pagi ini. Baik, untuk hari ini seperti biasa juga kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di daerah Tutong di manakala yang diadakan pertandingan tarik kalat daerah Tutong bersempena dengan Brunei December Festival di mana kategori dibukakan adalah kategori berat dan juga kategori ringan akan berlangsung pada 12 hingga 14 Disember 2025 di kawasan lapang berdekatan dengan pentas diraja daerah Tutong. Dan ada pendaftaran penyertaan masih lagi dibukakan dan akan tutup pada 28 November 2025 pada jam 5 petangnya. Jadi bagi anda yang mungkin berminat untuk mengikuti pertandingan ini, anda bolehlah terus menghubungi ke talian 88099704 ataupun 86996613 ataupun 88748833. Ada satu lagi info semasa untuk pagi ini dikongsikan bersama. Akan berlaku dan juga berlangsung majlis pengundian dan pemilihan calon ketua Kampung Layong pada hari Ahad 30 November 2025 bermula pada jam 8 pagi hingga 11 pagi dan juga bertempat di Dewan Kemasyarakatan Kampung Layong, Mukim Lamunin daerah Tutong. Jadi bagi anda penduduk yang tinggal di Kampung Layong dan kawasan sekitarnya hendaklah mengambil maklum mengenai dengan majlis ini dan adalah dikehendaki juga untuk hadir sama bagi menjayakan lagi majlis pengundian dan juga pemilihan calon ketua Kampung Layong pada hari Ahad ini nanti 30 November 2025 Masihi. Dan itulah antara dua makluman yang boleh kami kongsikan bersama untuk pagi ini dan untuk seterusnya kita akan ikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk itu. Mari kita terus saksikan bersama. Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Bila, Jalan Sungai Basong, Tutong, mula beroperasi pada tahun 1997. Sebagai satu-satunya hospital kerajaan di daerah Tutong, institusi ini memainkan peranan yang amat penting sebagai hospital rujukan utama di daerah ini. Sejak penubuhannya, hospital ini telah menyediakan pelbagai perkhidmatan perubatan serta khidmat kepakaran yang diperlukan oleh masyarakat setempat. Antara perkhidmatan yang disediakan ialah klinik pakar pesakit luar, yang antaranya adalah klinik oftalmologi. Perkhidmatan oftalmologi merujuk kepada diagnosis, rawatan dan pencegahan penyakit serta gangguan yang berkaitan dengan sistem penglihatan manusia. Ophthalmology services in this hospital was started in 1997 when the hospital was started. At that time, the services were available. And as a unit, we started, and all the services like cataract services were offered by RIPAS specialists and the medical officers who were coming here on rotation. Then in 2007, we started regular service here and doing all the services, cataract surgeries, management of diabetic eye diseases and other eye diseases by the resident ophthalmologist in this hospital. That's the time when we started functioning as a unit. Ophthalmology unit, we look into the eye problems of patients. So eyes are considered the windows of the body, and then we get a lot of information through the eyes, like patients who are having a headache, sometimes they may have a serious problem. So by looking at the eyes, we may be able to tell whether they need some urgent evaluation like CT scan or MRI. And for diabetes patients, they can have diabetic eye disease. So in a way, all this examination of eyes are important for the evaluation of most of our patients.
Pemeriksaan saringan mata adalah salah satu komponen penting dalam perkhidmatan oftalmologi, terutamanya bagi individu yang berisiko tinggi terhadap penyakit mata seperti penghidap kencing manis. Selain itu, pemeriksaan mata juga disarankan bagi pesakit glaukoma. Pemeriksaan mata secara berkala adalah langkah pencegahan yang sangat penting, terutama bagi mereka yang mempunyai sejarah keluarga menghidap glaukoma. Pemeriksaan rutin akan dapat membantu mengenal pasti intraocular pressure atau tekanan intraokular yang sangat tinggi, satu faktor risiko utama bagi glaukoma. Bagi kanak-kanak, pemeriksaan mata prasekolah yang kerap juga disyorkan untuk memastikan perkembangan penglihatan yang normal. Unit oftalmologi antara jenis-jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Unit ini adalah seperti perkhidmatan konsultasi bersama doktor bagi pelbagai masalah mata lah, seperti mata berair, pitutan dan sebagainya. Lagi perkhidmatan optometri, iaitu kacamata, perkhidmatan ortoptik yang dijalankan secara berkala dibantu oleh pegawai ortoptik yang daripada Hospital Raja Isteri Pengenalan Saleha. Kami juga menawarkan perkhidmatan pembedahan mata seperti katarak, terjem yang disebut kurita-kurita dan juga pelbagai pembedahan kecil seperti pitutan yang berkaitan dengan mata lah. Kami juga menawarkan perkhidmatan intravitreal investin dan juga perkhidmatan laser. Dan pesakit-pesakit yang biasanya dirujuk ke unit ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang seperti saya tersebut di atas lah, yang berkaitan dengan kabur mata, yang memerlukan rujukan kepada doktor, dan juga pelbagai pesakit yang mempunyai penyakit yang berisiko tinggi. Dalam unit ini biasanya pesakit kami akan disarankan untuk membuat pendaftaran seperti biasa. Setelah itu pesakit akan diuji dengan ujian ketajaman penglihatan yang kami visual acuity ya. Jadi dari sana sekarang jururawat sendiri akan mengkolek data lah atau menanyakan sejarah pesakit secara pendek bagi memberikan idea kepada jururawat untuk apa langkah yang dibuat seterusnya. Adakah perlu pesakit itu dititik mata ataupun tidak, ataupun dirujuk terus ke doktor untuk konsultasi seterusnya. Disebabkan di sini adalah satu unit, jadi pekerjaan itu adalah dijalankan dengan selari lah sebelum dijumpakan ke doktor. Dalam konteks penjagaan kesihatan awam, oftalmologi memainkan peranan yang amat penting selaras dengan peranan unit berkenaan yang bertanggungjawab untuk menyediakan diagnosis awal, rawatan dan pencegahan terhadap penyakit mata. Salah satu aspek yang tidak kurang penting dalam perkhidmatan oftalmologi adalah memberi kesedaran dan kefahaman kepada pesakit mengenai kepentingan menjaga kesihatan mata, terutamanya bagi mereka yang berisiko tinggi. Selain itu, program pendidikan awam seperti roadshow, taklimat dan melalui brosur juga memainkan peranan yang signifikan dalam menyebarkan maklumat tentang kepentingan penjagaan mata dan sebagainya. Mostly the most common diseases which come to our unit is cataract patients, then diabetes. Diabetic retinopathy is one of the leading causes of blindness. Then we have glaucoma. Glaucoma is said to be a silent thief of sight. These are the main diseases as far as the older age group people are concerned. Then in children, school-going children, maybe short-sightedness or inability to see in the distance clearly, and other refractive. These are the usual types of cases which we come across in our clinic. Really, modern technology has improved a lot of our services. We have got these machines here, OCT or ocular coherence tomography. That's an important, and nowadays it is considered the of utmost importance to diagnose diabetic retinopathy patients, age-related macular degeneration. All these patients can be managed here itself without
being referred to tertiary center. And like now we have got, maybe you have seen the artificial intelligence camera for screening diabetic eye diseases. That helps a lot also. So most diabetes patients, they may not have any eye disease, like 80-90% may not have any eye disease. So it may be not cost-wise to screen a lot of patients, and then we are not doing any meaningful work other than screening. So that part of the work is taken over by the artificial intelligence camera. And the patients who are having diabetic eye disease, the artificial intelligence camera refers to the doctor. So whoever needs treatment, they get more time to be evaluated and time to be spent for treatment. Di era mutakhir kini, dengan peningkatan prevalensi penyakit mata yang berkaitan dengan faktor usia, diabetes serta masalah penglihatan kanak-kanak, perkhidmatan oftalmologi ini bukan sahaja harus memberi tumpuan kepada rawatan klinikal, tetapi juga perlu menekankan pencegahan, saringan awal dan pendidikan kesihatan. Diharap dengan adanya sistem penjagaan kesihatan mampan akan dapat terus memperkukuh penyediaan perkhidmatan oftalmologi yang berkesan dan aksesibel, yang secara tidak langsung akan dapat mengurangkan beban penyakit mata dan meningkatkan kualiti hidup seluruh lapisan masyarakat.